Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sihat. Semua dah breakfast? Breakfast tak lagi? Dok lagi. Tak lagi. Bos lagi kelas habis awal kita ni. Faria, kita baru start. Assalamualaikum. Saya tanya sebelum kita start lah. Saya tanya kamu semua lah. Kamu pernah pergi klinik tak? Kalau kamu kalau tak mau cakap pun kamu boleh chat lah dekat tepi ni. Pernah pergi klinik tak? Ya benar Pernah. Pernah. Kalau pergi klinik kita sakit, doktor bagi apa? Ubat. Doktor bagi ubat. So, hari ni kita akan belajar berkenaan dengan ubat. Latihan semalam saya bagi semalam kan. Lagi sambil saya terang tu, sambil saya tanyalah soalan-soalan yang saya bagi semalam tu. Ini kita akan belajar berkenaan dengan ubat. Bab 10, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Kalau kamu boleh tengoklah muka surat 204. Kita akan baca hari ni 10.1, perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Ubat. Kalau tengok ubat ni, ubat. Terdapat 3 jenis kaedah perubatan, iaitu perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Kalau kita tengok ni, perubatan ni, perubatan tradisional ni, saya rasa kamu dah tahu kan. Perubatan tradisional pernah tengok lah, pernah dengar. Perubatan moden pun pernah juga dekat hospital apa tu. Perubatan komplementari je ni, kita tak tahu apa. Ada setengah yang tahu lah. Kita tengok apa itu perubatan tradisional. Kita tengok. Perubatan tradisional ni adalah kaedah perubatan menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi. Tradisional ni dia guna bahan semula jadilah. Soalan nak masuk. Lia, kita baru start. Masuk dah. Lia, kita baru start. Boleh tengoklah muka surat 205. Saya sambung balik present. Perubatan tradisional ni, kalau kita nak ingat dia, kita ingatlah dia ada lagi ya. Kita tunggu dah siapa lagi. Cikgu. Assalamualaikum cikgu. Kita sambung. Perubatan tradisional ni kalau nak ingat, dia guna kaedah perubatan tradisional, tapi dia menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadilah. Lepas tu kita tengok perubatan moden. Perubatan moden ni campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Dia campur-campur lah dalam pelbagai bidang sains. Itu perubatan moden. Kita tengoklah ciri lah. Kita tengok ni dulu. Apa maksud-maksud ni. Perubatan komplementari. Perubatan komplementari ni adalah kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada bentuk budaya yang merangkumi produk semula jadi, senaman badan dan minda. Ini contohlah perubatan komplementari. Kita tengok ciri-ciri perubatan tradisional. Perubatan tradisional ni dia diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Maksudnya dari nenek-nenek moyang dulu lah. Macam dia guna daun apa, dia guna ubat-ubat apa yang nak buat ubat luka ke apa kan. Dia guna dari yang moyang-moyang dulu. Lepas tu rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Dia tak ada guna bahan-bahan kimia lah.
Dia guna yang sudah jadi saja, pokok-pokok apakah. Okey. Okay. Perubatan tradisional ni keberkesanan rawatannya lebih perlahan dan memakan masa lah. Contoh macam kalau patah ni dia ambil masa sikit dia nak sembuh lah dia, sebab dia guna daun-daun kan dia letak tu. Lepas tu pembuktian keberkesanan ni secara pengalaman. Contoh dia macam kalau kita luka, kalau luka berdarah tu, lepas tu mak kita suruh ambil daun, contoh pokok murni tu, kita guna upak-upak daun tu kita letak. Sekiranya boleh jadi ke? Mak kata dulu dia pernah guna. Itulah pengalaman dia lah. Okay. Lepas tu tengok kos rawatan yang rendah lah. Sebab dia guna bahan semula jadi, kos rawatan dia rendah sikit. Okay, saya dah bagi soalan semalam. Saya tanya sikit lah soalan dia. Okay, perubatan tradisional dia menggunakan kaedah apa? Tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan. Okay. Kita panggil dia kaedah tradisional lah. Betul lah tu. Okey. Lagi satu saya tanya lagi lah. Apa keberkesanan perubatan tradisional ni dibuktikan dengan? Pengalaman. Betul. Pengalaman. Okey, kos rawatan. Ni nampak lah tu. Kos rawatan tradisional ni rendah lah. Okey. Tu yang saya bagi semalam soalan tu. Okey, seterusnya kita tengoklah ciri-ciri perubatan moden. Okay. Rawatan dia menggunakan ubat sintetik. Okey. Dia menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Okay, rawatan ni lebih berkesan dan cepat lah. Okay, sebab dia ada bahan kimia, dia ubat tu lagi cepat lah dengan badan kita ni berbanding dengan perubatan tradisional tadi. Okay, lepas tu pembuktian keberkesanan ni secara klinikal. Sebab dia akan check kan, dia akan scan macam mana sembuh dalam tu makin sembuh ke tak. Dia check dah guna-guna alatan dia tu. Okay, kos rawatan dia mahal. Okay, soalan lah. Perubatan moden menggunakan kaedah? Pembedahan. Ni. Rawatan laser. Ni kaedah moden. Dia bagi tahu ni. Kaedah dia. Okay. Keberkesanan dia dibuktikan secara apa kalau perubatan moden? Klinikal. Itu klinikal. Okay, macam tadi lah kos rawatan dia mahal lah sikit sebab pembedahan apa tu kan dia nak guna alat-alat dia mahal. Itulah beza dengan perubatan tradisional. Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri perubatan complementary. Okey, ciri-ciri dia tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Dia tak ada lah guna nak bedah-bedah ni, tak guna. Lepas tu dia juga tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik dadah dan bahan sintetik kimia. Maksudnya dia tak guna ubat-ubat yang digunakan dalam perubatan moden. Okey, ubat-ubat. Okey, mengambil pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Maksudnya dia ambil lah pandangan dari dia gabung tradisional dengan moden ni, apa yang kena buat. Dia pernah membaikkan lagi lah perubatan complementary ni. Okey, ni contoh dia macam kamu tengok. Duk. Ada nak masuk. Okey Umi, kita baru ni, boleh tengoklah muka surat 205, buku teks. Okey, nampak perubatan complementary ni, dia macam dekat spa kan, kita ngurut tu, lepas tu mandi, kadang ada yang mandi bunga tu kan, tu perubatan complementary lah. Okey, saya tanya soalan. Perubatan complementary ni dia tidak menggunakan apa? Ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Lepas tu dia tidak melibatkan? Pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Okey, betul. Tu. Okey, seterusnya kita tengok pula ubat. Okay, apa itu ubat? Ubat ni adalah ubat ni adalah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Okey, ni contoh ubat-ubat dia lah.
Okay. Ubat-ubat ni caranya digunakan dalam perubatan moden saja yang ni. Kita tengok. Okay, ubat tradisional. Ubat tradisional ni ubat yang diperoleh daripada sumber semula jadi. Okay, seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Okay, ingatlah ubat tradisional ni dia ingatlah semula jadi. Okay. Contoh kita tengok ubat dia aloe vera. Okay, ataupun kita panggil bahasa ni kita panggil dia lidah boya. Pernah tengok lidah boya? Pernah kan? Kat rumah kamu ada kan? Pernah. Okay, apa tu jenis kegunaan lidah boya ni? Dia memulihkan kulit yang melecur atau terkena selaran matahari ataupun sunburn. Kalau kamu kena exhaust motor ke, bolehlah try sapu ni. Potong dia, ambil dalam dia kan. Hak yang lembek tu, sapu kat kulit. Ni kegunaan aloe vera lah, contoh ubat tradisional. Okay, seterusnya ubat tradisional kita tengok. Ni apa kalau tahu? Kita tengok gambar ni. Dalam buku ada, muka surat 206. Okay, ini adalah ginseng. Kegunaan ginseng ni dia meningkatkan keimunan dan memelihara kesihatan badan. Dia macam dia rebus tu, kita minum lah air dia tu. Lepas tu kita tengok pula halia. Semua pernah tengok halia kan? Kat rumah mesti ada kan? Okay, halia ni kita boleh gunakan untuk melegakan bengkak, sengal-sengal badan dan menghilangkan angin dalam badan. Ni siapa yang rasa angin-angin banyak ke apa kan, bolehlah try rebus halia dia tu minum lah. Okay. Contoh-contoh ubat-ubat ni zaman-zaman nenek moyang guna dulu lah. Okay, seterusnya kita tengok. Dia ada banyak lah pokok-pokok yang boleh buat ubat, tapi yang kita belajar yang ada dalam silibus kita sahajalah. Okay, bunga raya. Pernah tengok bunga raya? Nah, okay, kegunaan bunga raya ni dia melegakan sakit kepala, merawat masalah rambut gugur. Satu kalau untuk kita jelum-jelum kepala bayi kan, kita ambil daun-daun dia, kita buat dalam air, lepas tu kita ramai-ramai sikit. Macam tu lah cara guna dia. Kita letak-letaklah dekat atas kepala apa tu. Okay, seterusnya ni adalah quinina. Quinina ni dia adalah kulit pokok quinina. Dia digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Okay, seterusnya kita tengok ubat moden. Ubat moden ni ubat yang dihasilkan di dalam makmal. Ubat moden ni dihasilkan dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dihasilkan dalam pelbagai bentuk lah. Contoh pil, dia ada kapsul, dia ada dalam pasta, ampaian dan larutan ni lah. Contoh-contoh ubat dia lah, macam brand soluble tu larutan. Okay. Ubat moden ni ada 3 jenis. Yang pertama analgesik. Yang kedua kita panggil dia antibiotik. Yang ketiga psikoterapeutik. Saya tahu yang kamu pernah dengar antibiotik sahaja. Betul tak? Analgesik dengan psikoterapeutik ni tak tahu lagi lah kan. Sebenarnya kita ada je. Okay, inilah contoh ubat dia dalam bentuk pil. Okay. Tengok sikit apa itu analgesik. Okay, analgesik ni dia digunakan untuk melegakan kesakitan. Kalau kita sakit, kita makan ubat yang jenis analgesik. Contoh dia, paracetamol. Okay, paracetamol kita panggil dia apa? Tahu tak? Kita tak panggil paracetamol. Kalau bahasa kita ni, kita panggil dia? Panadol. Betul, Panadol. Contoh lagi ubat analgesik ni aspirin ataupun codeine. Okay. Seterusnya kita tengok pula antibiotik. Okay, antibiotik saya tahu kan semua pernah tahu kot antibiotik ni. Tujuan dia untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria. Dia menguatkan imun badan kita lah. Okay. Dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan oleh doktor. Kalau doktor bagi ubat ni kena habis dalam masa 2 minggu, kita kena habis lah. Tak boleh skip, tak boleh. Ni lah sebab dia nak hasilkan imun badan yang kuat. Okay. Contoh dia, penicillin atau streptomycin. Dia dah banyak lagi lah nama-nama ubat dia ni. Tapi kita tengok penicillin dan streptomycin ni lah. Kamu kena pandai beza lah analgesik ni nama-nama ubat dia. Okay. Seterusnya, psikoterapeutik. Okay, psikoterapeutik ni dia adalah untuk merawat pesakit
psikiatrik. Okay, ataupun pesakit yang kalau kita panggil dia mental lah. Macam tu. Okay. Okay, ubat ni kita gunakan, dia akan melakukan perubahan perasaan, pemikiran dan tingkah laku seseorang lah. Maksudnya dia macam kalau kita makan ubat ni, kita akan rasa tenang sikit lah kalau kita tengah serabut. Tapi ni untuk yang pesakit mental je. Okay, untuk yang betul-betul ada masalah lah. Okay, ubat ni juga terbahagi pada 3, iaitu stimulan. Stimulan ni ubat dia untuk merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan. Contoh nama ubat dia amfetamina. Okay. Dia ada, setiap ubat ni ada adalah fungsi masing-masing. Okay, tengok antidepresan ni dia mengawal keadaan kemurungan. Okay, janganlah murung. Kalau kamu ni kelas-kelas online ni, jangan nak ni sangat lah. Okay. Petang tu cubalah keluar macam tu. Contoh ubat untuk antidepresan ni ibinpramin dan amitriptyline. Nah, ni contoh ubat dia lah. Kamu kena beza juga dah ni. Sebab dalam soalan-soalan akan ada lah tanya-tanya jenis-jenis ubat dia. Lepas tu yang ketiga, antipsikotik ni ubat penenang. Ubat ni kalau macam kita kalau kita tengok orang yang mengamuk-ngamuk ni, dia bagi ubat ni lah untuk dia tenang. Okay, contoh nama-nama ubat penenang ni tranquilizer, barbiturates, dozapine dan haloperidol. Okay, ni contoh nama-nama ubat dia lah. Okay, terapeutik. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Okay, tak apa, saya teruskan lah. Okay, seterusnya kita tengok perubatan komplementari. Okay, agak kamu kan, perubatan komplementari ni macam mana? Pernah tahu tak? Tidak tahu. Okay, kita teruskan. Okay, perubatan komplementari ni adalah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden untuk merawat penyakit. Okay, dia rawatan tambahan. Lepas tu, perubatan ini tidak hanya memfokuskan usaha untuk merawat pesakit sahaja, tapi juga memastikan pesakit sihat secara holistik yang merangkumi fizikal, mental dan emosi. Sebab tu kalau tengok komplementari banyak kan dia buat dekat spa kan. Lepas tu dekat spa tu dia ada bau bunga-bunga lah, apalah kan. Macam dia nak merelaxkan mental kita, emosi. Itulah perubatan komplementari. Okay, kita tengok sikit. Okay. Dia ada banyak perubatan komplementari, tapi kita tengok antara amalan perubatan komplementari di Malaysia ni adalah akupunktur, kiropraktik, urutan tradisional, homeopati dan terapi herba. Dia ada banyak tapi kita fokuskan 5 jenis ni sahajalah. Okay. Okay, tengok. Contoh, apa itu akupunktur? Akupunktur ni, nampak ni adalah jarum. Nampak? Okay, jarum dimasukkan ke dalam titik-titik akupunktur pada kulit secara perlahan dan lembut. Okay, kalau perasan dekat kulit kita tu ada lubang-lubang tu, tu titik akupunktur dia. Hanya kita tak boleh lah main cucuk je. Kalau kita cucuk-cucuk ni tak boleh, bahaya. Jadi dia hanya pakar-pakar sahajalah yang boleh buat-buat ni akupunktur ni. Okay, ada nak masuk, Sat. Okey Syahira, kita dah tak separuh dah Syahira. Kamu boleh tengok dulu lah muka surat 208. Okey, nampak ni akupunktur. Jarum dimasukkan ke dalam titik-titik akupunktur pada kulit secara perlahan dan lembut. Nampak dia cucuk lah pada kulit-kulit kita ni. Tujuan dia apa? Untuk merangsang sistem saraf dan melegakan kesakitan. Contoh kalau kita ada sakit-sakit tu kita cucuk-cucuk, kita pergi ke dekat spa dia buat akupunktur ni, kita ni lah dia legakan kesakitan. Okay, seterusnya kita tengok ni. Ni apa? Sekarang benda ni dah famous lah dekat Malaysia ni. Kiropraktik ni, kalau pernah tengok
video dekat Facebook tu banyak kan. Chris Leong apa tu. Dia banyak yang pusing-pusing apa pala-pala, urat-urat pinggang tu. Ni lah kita panggil kiropraktik ni. Di mana kedudukan tulang dibetulkan menggunakan tangan. Kita kalau kita tengok dia macam urut, tapi dia ada teknik dia lah, pusing-pusing macam mana. Tapi kita panggil dia kiropraktik lah. Okay, tujuan dia untuk merawat sakit sendi, sakit belakang, sakit kepala dan kecederaan lah tu kan. Dia untuk betulkan tulang. Kalau tergeliat mana-mana, kita panggil tergeliat lah. Okay. Lepas tu kita tengok pula. Okay, urutan tradisional. Okay, urutan tradisional kami mesti tahu lah. Kalau tengok orang tua-tua mengurut tu, tisu lembut pada badan diurut menggunakan jari, tangan dan penumbuk. Selalu dekat belakang orang guna penumbuk kan, orang tekan sikit. Okey, tujuan dia untuk melegakan ketegangan otot, kesakitan, masalah urat saraf dan keletihan dan keresahan. Okay, kalau kita rasa letih badan ke tepi urut, selalunya orang segak lah sikit. Okay, ni apa? Ni adalah ubat untuk homeopati lah. Okay, homeopati ni ubat untuk merawat penyakit. Untuk gejala yang seperti demam atau batuk kalau kita pergi klinik. Dia ada klinik homeopati ke klinik ni. Dia ada 2 jenis lah. Kalau kita pergi klinik homeopati, kita cakap kita demam, batuk, dia ada ubat dia bagi. Okay, ubat dia tak ada bahan kimia lah. Tu beza dia. Okay, ubat ni dia tidak membunuh kuman, tapi dia menguatkan tubuh untuk kita melawan penyakit tu. Okay. Okay, kita tengok. Okay. Terapi herba. Okay, selalu kita tengok terapi herba ni dia banyak famous di kalangan Cina. Cina banyaklah menggunakan terapi herba ni. Okay, terapi herba ni adalah menggunakan bahagian tumbuhan yang berkhasiat untuk mengubati penyakit. Okay, dia menggunakan bahan semula jadi di mana bebas kandungan dadah, tiada kesan sampingan dan selamat digunakan. Dia macam kita guna dah. Kita rebus banyak-banyak, campur-campur air dia tu kita minum. Okay, selalu benda ni diamalkan di kalangan Cina. Okay. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Okay, tak ada. Okay, saya teruskan. Okay, kita tengok perbezaan ubat semula jadi dan ubat buatan manusia. Okay, kamu boleh tengok muka surat 210. Tengok perbezaan dia. Okay. Ubat buatan manusia ni, ataupun ubat buatan manusia ni dia menggunakan perubatan moden kan. Okay, dia dihasilkan di makmal melalui tindak balas kimia dan dikomersialkan kepada orang ramai lah. Dia akan jual. Okay, beza dia dengan ubat perubatan serta ubat perubatan daripada sumber semula jadi ni. Ada mas. Okay, Sat. Tengok siapa dia. Okay, Adham. Tunggu Sat. Okay, Adham. Kita baru start. Kita baru start tak. Kita dah separuh jalan lah. Okay, tengok muka surat 210. Okay. Ubat daripada sumber semula jadi ni, kita tengok ubat manusia, buatan di makmal. Okay, kita tengok ubat daripada sumber semula jadi ni, dia diperoleh secara semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Okay, nampak perbezaan dia. Buatan manusia ni, dihasilkan di makmal melalui tindak balas kimia. Semula jadi ni, semula jadilah. Dia daripada haiwan dan tumbuhan. Itu beza dia. Okay, perbezaan yang kedua. Ubat buatan manusia ni perlu diambil secara berterusan dan berhenti apabila telah sembuh. Maksudnya dia kena ikut nasihat doktor lah. Dia kena ambil banyak mana, lepas tu dia bila dia dah sembuh tak payah dah ambil ubat tu. Okay, untuk ubat daripada sumber semula jadi ni perlu diambil secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya berkesan. Maksudnya kalau kita makan contohlah buah apa, contoh kecil manis. Kalau kita guna, selalu orang guna apa? Buah tunjuk langit. Selalu orang guna buah tu, dak pun kulit manggis ke orang rebui. Dia makan masa lama sebab dia kena rebui banyak kali. Kena minum sampai kecil manis tu turun. Nampak? Beza dah kalau kita kecil manis guna ubat hospital ni pun sama juga berterusan. Tapi lama-lama dia akan hilang. Berhenti bila sembuh. Okay, tu beza dia. Yang ketiga, ubat buatan manusia ni juga bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal. Maksudnya dia guna mesin-mesin dia cek ni dah makin kurang ni bila ukok. Contoh dia guna cek mesin apa nama dia cek kecil manis tu. Kita boleh nampak nombor-nombor dia tu.
Kalau orang yang kalau guna ubat semula jadi ni, bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Di mana nenek moyang macam tadilah. Kalau orang dulu cakap, oh tu kesan boleh guna ni, kita pun gunalah pokok-pokok apa. Macam tu. Okay, tu perbezaan dia. Okay, seterusnya kita tengok kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Okay, tengok kesan dia. Okay, ubat ni kita tak boleh ambil sebarangan lah. Sebab dia ada kesan-kesan dia dan akan membahayakan kepada diri kita lah. Sebab tu kita kena ikut. Kalau Panadol doktor tulis kena makan 1 kali sehari. Macam sebiji sehari. Tak boleh makan lah 2-3 biji sehari, tak boleh. Bahaya. Dan kesan-kesan dia menyebabkan kematian. Bila kita overdose ubat ni kita boleh mati. Jadi dia bahaya. Yang kedua menyebabkan kesan sampingan yang teruk lah. Contoh kita terlebih ubat, kita akan merasa pening ke, kita rasa nak muntah. Tu kesan sampingan yang teruk. Yang ketiga, tengok menyebabkan ketagihan ubat. Ni bahaya. Kalau kita ketagih ubat ni, kita dah bahaya lah. Contoh ubat yang boleh buat kita ketagih ni, ubat batuk lah. Kalau kita tengok perasan, kadang-kadang orang tu dia tak batuk pun, tapi dia nak pergi farmasi, nak beli juga ubat batuk. Sebab tu ubat batuk ni ubat yang terkawal lagi lah. Sebab dia boleh menyebabkan ketagihan. Okay, seterusnya kita tengok menyebabkan ubat kurang berkesan. Maksudnya bila kita ambil ubat, kita tak ikut dos yang doktor bagi tu. Kalau contoh kita ambil, doktor suruh ambil sebiji, kita ambil setengah, kita belah. Jadi dia nak lawan penyakit tu, dia slow, dia tak kuat. Contoh kalau kita ambil kuat sangat pun, dia tak boleh jugalah untuk badan kita. Badan kita akan sampingan teruk. Bila kita dah makin sakit ni, bila macam mana kita nak lawan penyakit? Itulah ubat dia kurang berkesan lah. Okay, ni contoh ubat-ubat. Okay, ada soalan? Saya rasa terang saya. Kita dah habis buku tu. Lepas ni kita akan sambung. Kita akan buat satu aktiviti lah. Okay, sebelum sambung aktiviti ada soalan? Ada. Tak ada soalan? Okay, saya tanya soalan. Okay, saya tanya. Okay, cuba beritahu saya. Contoh ubat tradisional. Apa dia? Kulit manggis. Kulit manggis. Okay, lagi. Yang saya terang tadi, lidah boya, halia. Itu contoh ubat dia lah. Okay, lepas tu kita tengok pula. Saya tanya lagi lah. Contoh ubat complementary. Saya tanya kamu tak ada soalan. Saya tanya soalan. Contoh ubat complementary apa dia? Acupuncture, kiropraktik itu kan. Okay, bagus. Okay, contoh ubat moden. Apa dia? Analgesik. Okay, analgesik. Tu jenis ubat. Nama ubat dia? Contoh nama ubat bagi analgesik apa dia? Paracetamol. Paracetamol, aspirin. Tu contoh-contoh ubat dia lah. Analgesik tu jenis-jenis ubat dia, kategori dia. Okay, kalau tak ada soalan, kita teruskan. Okay, kita buat aktiviti quiz time. Okay, ni quiz. Soalan lah. Okay, link saya akan beri kat luangan chat Google Meet ni. Ada 10 soalan. Kamu perlu jawab dalam masa 10 minit lah. Okay, saya jawab mengikut masa yang diberikan. Okay, saya keluar dulu. Saya nak bagi link. Saya stop present. Saya bagi kamu link ni. Kamu jangan jawab lagi tau. Tunggu semua orang masuk tu. Okay? Saya bagi link. Okay, sambil tu saya present dulu game. Okay, boleh masuk tak? Okay, Ariana dah masuk. Jangan start lagi kita tunggu dulu. Okay, Ariana, Farah, Umi, Elia. Jangan start lagi, start chat lagi. Baru tak nampak siapa yang raise tu kan. Tengok tu.
Okay, Durani dah masuk 5 orang. Okay, tunggu dulu. Mana lain-lain? Yuziang. Okay, Rashida. Saya tunggu lagi seminit lah. Siapa kalau tak boleh masuk bagi tahu. Tengok siapa yang boleh jawab full mark hari ni. Ni soalan-soalan objektif saya ambil dalam buku. Kamu boleh jawab. Okay, ada lagi yang nak masuk? Kata saya nak kita start. Berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana lagi? Umi, Ashikin baru masuk. Nak siapa ni ada lagi kat sini? Ashida, Ashikin, Syazwani, Farahiyah, Yuziang, Lihen, nak berapa orang masuk. Yang lain saya rasa tak mau masuk ni. Okay, 7 orang. Rashida, Iya, ada lagi yang nak masuk? Okay, tak ada yang masuk. Okay, 7 orang ni boleh lah. Okay, start. 1, 2, 3. Okay, boleh start jawab. Okay, kita tengok Alia dengan Durani semua. Okay. Lagi tengok. Okay, Alia dengan Durani sama laju lah. Durani depan. Laju sih dah. Awak kumpul ramai kat situ tu. Pakai sedap buku ni. Okay, sekarang Elia kat depan. Elia dekat nombor 9. Okay, Durani mengikuti Elia. Okay, Farah pun dah jalan daripada 3 orang. Okay, Durani ni sekarang ni kat depan sekali lah. Kita tengok siapa nombor 1. Okay. Oh, Farah dah Farah, Elia sekali dengan Durani. Aliannya dengan Syazwani tu okey kau tu? Okey. Syazwani. Oh, Elia dah depan. Elia sedang mendahului game lah. Dia sedang meninggalkan Durani. Siapa dia? Saya buat semalam. Okay, Farah, Elia dah habis. Durani pun dah habis ni. Ibu, saya terkeluar. Siapa dah? Syidah? Tak apa, Syidah try.
Okay, Ashikin, Farah, Elia, Durani, Aliana. Umi dah habis. Tinggal Syazwani dengan Rashidah. Cikgu, saya terkeluar. Siapa terkelak? Rashidah. Syazwani. Oh, Syazwani. Tak ada masuk dah. Ya. Tak ada masuk tak apa lagi ni. Syazwani terkeluar. Okay, semua dah habis. Tengok sikit. Wah, Elia nombor 1. Ashikin nombor 2, Farah nombor 3. Kita tengok sikit. Kita tengok. Okay, Elia. Oh, Elia score. Elia betul semua. 10. Lepas tu Ashikin salah satu. Farah pun salah. Okay. Okay, nampak tadi result. So, terdapat Elia nombor 1 dah. Okay, Wadatu Husna. Okay, Husna, kita tengah main game ni. Dah habis dah Husna. Game. Apa nanti saya bagi link game ni. Kamu boleh try jawab. Main-main lah. Okay. Okay, kita stop dulu. Sana Ilya. Ilya dapat nombor 1. Kita tutup game ni bising. Okay. Sekarang kita sambung lah dekat slide kita balik. Okay. Seterusnya. Kesimpulan. Kita panggil juara kita lah. Okay, Ilya. Ilya ada Ilya? Ilya. Ilya tak ada? Saya nak panggil siapa? Rashidah. Okay, Syidah. Kesimpulan sikit, Syidah. Buat kesimpulan. Kita belajar apa hari ni? Kita belajar pasal perubatan tradisional, Okay. perubatan moden dan perubatan komplementari. Complementary. Okay, Syidah. Okay, Syidah. Pilih satu nama, Syidah. Siapa nak buat order? Tak suruh dia buat kesimpulan. Farahiyah. Okay, Farah. Farahiyah. Okay, Syidah dah bagi tahu kita ada perubatan tradisional, moden dengan complementary. Kita tambah sikit apa lagi kesimpulan kita buat belajar hari ni. Belajar pasal ubat. Okay, apa? Saya tanyalah. Ubat tradisional. Apa dia? Cikgu. Ya. Budaya. Apa dia, Farah? Cikgu. Apa dia, Arham? Okay, Farah. Ulang balik, Farah. Apa dia ubat tradisional? Perubatan tradisional. Halia. Ginseng. Oh, salah. Hijau lah. Tak apa. Ginseng, halian. Okay. Okay, Farah. Pick satu nama, Farah. Saya nak 5 orang ni. Aliana. Okay, Aliana. Ya, saya. Okay, Aliana. Saya nak kamu bagi tahu 3 jenis perubatan moden. Analgesik, antibiotik dengan psikoterapeutik. Psikoterapeutik. Okay. Okay, Aliana. Pick lagi seorang. Siapa kamu nak pilih? Ashikin.
Okey Ashikin. Ya. Okey Ashikin. Apa yang jenis perubatan dalam complementary? Akupunktur, kiropraktik, urutan tradisional, homeopati, terapi herba. Okey. Ashikin, lagi seorang lah Ashikin. Siapa nak pilih? Pilih nama seorang. Ni saya tulislah akupunktur. Okey Ashikin, pilih seorang. Wani. Okey, Wani. Ya. Saya tanya kamu. Saya tanya kamu. Apa kesan penyalahgunaan ubat? Menyebabkan kematian, menyebabkan kesan sampingan yang teruk terhadap alahan, muntah, sakit kepala, demam dan pingsan, menyebabkan ubat itu kurang berkesan untuk melawan penyakit, maka penyakit yang ingin diubati tidak sembuh, menyebabkan ketagihan ubat itu diambil diturun bulan seperti ubat itu. Okey, bagus. Okey semua. Okey, terima kasih semua yang buat kesimpulan untuk hari ni. Minggu depan saya panggil orang lain pula lah. Okey, nampak kita ada bagi tahu tadi, kita ada traditional, modern, complementary. Itu dia adalah ubat-ubat dia. Kamu boleh tengok dalam buku balik kalau kamu tak kurang faham. Okey, sekejap lagi saya akan bagi link video yang kita belajar hari ni jugalah. Okey, seterusnya tengok sikit lah. Okey, Raja Umar. Saya lupa pula. Okey, buat sekejap lagi hantar kat saya. Kamu kena buat apa? Praktis formatif 10.1 muka surat 211. Lepas tu praktis sumatif 10 nombor 1 muka surat 220. Okay, boleh buat. Okay, tak ada dalam buku, siap? Lagi ni. Okay, boleh buat? Boleh. Okay, Boleh. good. Okay, ada apa soalan? Tak ada. Tak ada ke? Saya nak seorang tanya soalan. Tak ada soalan ni? Okay, tak apalah. Saya boleh jawab tak banyak hari ni. Okay, tak ada soalan. Saya rasa sampai sini saja lah kelas kita hari ni. Saya harap kamu boleh faham lah kalau yang saya ajak hari ni. Jangan lupa kerja rumah buat. Kita ada lagi masa sampai lagi 25 minit. Kamu buatlah kerja rumah tu, tuan hantar kat saya. Okay, tak ada soalan tak apa. Tu saja kelas kita pada hari ni. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Bye-bye. Bye. Bye-bye.